Informasi terkini di Malaysia hari ini, Rabu, 9 Mac. Pokok hujan-hujan yang berusia 137 tahun kini dalam pemeliharaan. Ketahui perubahan cuaca yang berlaku, banjir kilat, banjir luar musim dan ikuti pengalaman seorang mangsa kesesakan jalan raya akibat banjir. Juga meninjau dekorasi rumah berbumbung tinggi dan berhibur bersama Syamir Azmi. Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua penonton Malaysia hari ini bersiaran bersama kami 9 Mac 2022 di hari Rabu bersamaan dengan 6 Syakban 1443 Hijriah. Selamat pagi Nas. Selamat pagi Rina. Seronok saya teruja bersiaran bersama anda hari ini. Rasa macam tenang begitu. Dan walaupun tenang, pengisian kita begitu padat pada hari ini untuk dikongsi kepada anda semua. Jadi kepada yang bersama-sama kami di pagi yang mulia ini, antara pengisian kita yang menarik adalah tugas kita sebagai khalifah di bumi. Maklumlah, kita sedang mengalami perubahan iklim yang mendadak dengan hujannya tak menentu. Hari ini pertama kali kita bawa kereta keluar, tak basah keadaannya kan. Jadi kalau anda pernah pergi ke Taiping, Perak untuk melihat pokok hujan-hujan yang berumur 137 tahun, kita harus lakukan apa yang kita boleh untuk memelihara flora dan fauna kita, insyaAllah. Okey, sekejap lagi kita nak kongsikan bingkisan dari Taiping, Perak ini. Tapi selain itu juga kita nak bawakan topik perbincangan semasa. Ini menyentuh tentang situasi ataupun perubahan cuaca yang berlaku di negara kita. Dan juga difahamkan bahawa kalau diikutkan Nas, sebenarnya kalau dah tiba bulan Mac ini, dah hampirlah kepada penghujung monsun timur laut. Tapi kenapa negara kita masih lagi mengalami situasi hujan lebat yang berterusan dengan keadaan banjir kilat yang berlaku baru-baru ini? Bukan saja di negara kita. Saya difahamkan di Sydney, Australia juga. Banjir yang mendadak telah berlaku dan begitu dahsyat sampai tanah runtuh dan juga kereta dihanyutkan seperti kita di Malaysia juga. Jadi bukan saja fenomena di negara kita, di seluruh dunia. Dan adakah kita akan sangkal idea perubahan iklim ini sampai bila-bila dan tidak melihat sains dan teknologi yang sedang memberitahu kita yang sebaliknya? Ini yang kita nak bawakan perbincangan sekejap lagi bersama dengan tetamu istimewa kita menyentuh tentang perubahan cuaca. Apakah kesannya terhadap negara kita? Baik, selain itu, ini untuk halwa telinga kita di pagi ini bagi anda yang inginkan tenaga ataupun energi yang bersemangat. Kami nak tampilkan sekejap saja lagi artis baharu kita ini. Nampak video klip pakai baju oranye. 1 juta follower di TikTok. Jangan main-main, 20 juta views dan inilah dia pelantar baru untuk anak muda menempa nama di industri muzik kita. InsyaAllah kita bersama dengan Syamir Azmi sedikit masa lagi ya. Baik. Silakan. Okey, kita terus nak bawakan pemerhatian anda penonton. Malaysia hari ini berkaitan dengan pokok hujan-hujan yang katanya sudah pun berusia 37 tahun. Jadi kepada anda yang pernah ke Taman Tasik Taiping, dia ada satu stretch ni di mana kita nampak pokok hujan-hujan ni atau rain tree ya. Kalau kita ambil gambar tu, macam kita kat negara Mat Saleh, macam tak rasa kat Malaysia. Tapi dengan hujan dan perubahan iklim dan pokok-pokok pun tak tertahan dengan hujan yang begitu lebat ini. Dan kita nak melihatkan kepada bingkisan ini daripada wartawan kita Ashraf. Silakan. Bandar Taiping sangat sinonim sebagai kawasan tumpuan yang mempunyai banyak sejarah dan keindahan alam sebelum jadinya untuk dihayati. Taman Tasik Taiping yang terletak di antara Bukit Larut dan Zoo Taiping ini menjadi tumpuan tarikan pelancong dari dalam dan luar negara. Antara keunikannya adalah lingkaran pokok hujan-hujan atau nama saintifiknya Samania saman yang turut menjadi simbolik kepada persekitaran Tasik sehingga diiktiraf sebagai tapak warisan kebangsaan oleh Jabatan Warisan Negara.
Inilah dia pokok hujan-hujan yang menjadi bualan kerana menjadi satu ikon penting kepada Bandar Tasik Taiping yang begitu menawan, yang mana diperhatikan ada jajaran pokok-pokok ini yang menghiasi sepanjang Taman Tasik Taiping. Namun kita dapat berita di mana pada Januari lalu pokok ini telah pun tumbang, dan bila tumbang ia akan memberikan impak juga kepada landscape di Tasik Taiping ini. Jadi dengan usaha dan juga teknologi yang dimiliki oleh Majlis Pembedaran, jadi ia telah pun diangkat semula dengan bantuan daripada pihak yang berkepakaran dan dijadikan sebegini. Jadi ada juga yang bertanya, seandainya ia telah pun diangkat kembali, namun apakah yang terjadi kepada sistem akar pokok ia ini, dan juga bagaimana dengan dahan-dahan yang ada, apakah dapat membantu ia untuk terus kekal hidup ataupun ada risiko akan merosak juga tahap kesihatan pokok ini suatu hari nanti. Baik, ini penampan yang diwujudkan di sini untuk menampung pokok yang telah pun tumbang. Kita lihat masih lagi baru kawasan tanah di sini yang mungkin ialah dengan usia yang begitu panjang, 136 tahun, ditambah pula dengan situasi tanah menyebabkan ia tidak begitu bertahan ya. Ini keadaan yang ada di sini. Tetapi untuk menjamin keselamatan awam, sebab di sini kan tempat untuk ramai orang berriadah dan kawasan ini terpaksa ditutup untuk faktor keselamatan. Jadi kawasan yang ada pokok hujan-hujan yang tumbang ini telah pun ditutup seketika bagi menjamin keselamatan awam yang datang beriadah. Pada 22 Februari yang lalu telah berlaku satu kejadian yang mana sebuah pokok rain tree yang kita sayangi ini telah tumbang berikutan faktor utamanya faktor fizikal, yang keduanya faktor angin ribut yang berlaku pada tarikh tersebut. Dan pada hari ini kita telah berjaya mendirikan semula pokok ini setelah tumbang dalam tempoh 2 hari, dan hasil usaha tersebut pihak Arboris telah mengesyorkan kepada pihak MPT supaya melakukan kerja-kerja propping ataupun penampung ni. Apa yang kita lakukan oleh MPT, kita memang ada jadual berkala lah untuk melakukan kerja-kerja selenggaraan, sama ada minor ataupun major. Ya. Kalau yang major, kita akan panggil pakar kita, iaitu Arboris yang kita lantik untuk memastikan pokok-pokok ini dirawat dengan sebaik yang mungkin. Buat masa ini kita masih lagi mengekalkan yang sedia ada, sebab pokok ini mengambil masa yang lama. Ya. Sebenarnya kita melakukan kerja-kerja penanaman hampir 8 pokok untuk rain tree ini. Di sekitar rain tree ini saja kita tanam 4 pokok, dan manakala sebahagian lagi adalah di sekitar Taman Tasik Taiping lah. Dengan keluasan 90 hektar, kawasan yang luas dan dipenuhi rimbunan hijau menghadirkan suasana yang nyaman dan cukup redup sebagai pusat rekreasi. Namun, dengan faktor fizikal pokok yang agak berusia, pokok hujan-hujan ini memerlukan penjagaan yang rapi dan teliti untuk kekal utuh di Taman Tasik Taiping ini. Pelancong suka datang ke Taiping kerana pokok-pokok inilah. Dan apa yang usaha yang kita lakukan selain daripada kerja-kerja rutin, kita juga mengambil langkah yang panjang. Contohnya sekarang, kenapa pokok-pokok ini kita jadikan jalan yang mati, iaitu rain tree walk ni. Sebab sebelumnya ini adalah jalan utama yang mana kenderaan-kenderaan melalui kawasan ini, dan apa yang berlaku atas nasihat Arboris bahawa kita perlu mengambil tindakan mengubah jalan yang sedia ada supaya pokok-pokok ini tidak stres bila kenderaan-kenderaan berat melalui di jalan utama ini. Ternyata hujan-hujan ini bukan hanya simbol kepada keindahan alam, tapi juga satu perjuangan untuk khazanah warisan negara yang cukup berharga, dan tumbangnya bukan hanya tumbang mati tetapi memberikan ilmu yang bermakna untuk perancangan pada masa hadapan untuk keindahan negara. Bencana kesan perubahan iklim seringkali mengorbankan nyawa dan membawa kerugian harta benda berlaku di seluruh dunia sepanjang 2021 dan awal 2022. Seperti yang berlaku di Madrid, Spanyol pada 9 Januari 2021, terjadinya ribut salji terburuk dalam sejarah. Salji tebal yang luar biasa menyelubungi sebahagian kawasan Spanyol. Selain itu, di Amerika Syarikat,
pada 29 Ogos 2021, terjadinya ribut taufan yang dipanggil sebagai taufan Ida dengan angin kencang berkelajuan 240 km sejam sekaligus menyebabkan banjir besar berlaku dan sejuta orang terputus bekalan elektrik di beberapa kawasan pantai timur Amerika Syarikat. Malaysia turut tidak ketinggalan dengan bencana alam yang menimpa. Banjir, ribut, tanah runtuh dan puting beliung terjadinya selang beberapa bulan. Pengakhiran tahun 2021 menjadi saksi Malaysia dilanda banjir besar terburuk dalam sejarah negara. Hujan lebat berterusan selama 2 hari menyebabkan Hulu Langat, Kuala Langat, Shah Alam, Klang, Hulu Selangor, Kuala Selangor, Petaling dan Kuala Lumpur serta beberapa kawasan di Pahang tenggelam. Lazimnya, pada setiap hujung tahun, monsun timur laut membawa banjir ke negeri pantai timur. Walau bagaimanapun, 2 hari yang lalu, kita sekali lagi digemparkan dengan banjir kilat yang melanda di ibu negara Kuala Lumpur akibat hujan berterusan selama 2 jam. Kejutan itu bukan sahaja dirasai oleh penduduk di kawasan Kuala Lumpur, malah ini turut memberi kesan kepada rakyat Malaysia khususnya. Dengan kata lain, perubahan cuaca yang berlaku menunjukkan bahawa perubahan iklim secara ekstrim sedang berlaku di Malaysia. Disebabkan cuaca yang tidak menentu, kita seharusnya tidak mengambil ringan dan sentiasa berjaga-jaga supaya sentiasa bersedia untuk menghadapi bencana yang mungkin melanda. Lebih-lebih lagi bagi kawasan yang tidak dijangkakan berlakunya musibah. Fenomena cuaca ekstrim ini telah pun menunjukkan muka sejak 20 tahun yang lalu, bukan sahaja di Malaysia tapi di seluruh dunia seperti paparan yang kita saksikan sebentar tadi dari Amerika Syarikat hinggalah ke kawasan Asia dan juga baru-baru ini di Sydney juga berlaku banjir kilat yang telah berlaku di Kuala Lumpur, Klang Valley ataupun Lebah Kelang semalam dan kemarin. Hujan telah pun naik dan banyak kerosakan dari segi harta benda, kereta dan juga nyawa yang telah diselamatkan daripada bayi dan juga kanak-kanak. Jadi itulah dia babak-babak yang menyayat hati apa yang sedang terjadi kepada dunia kita ini, Rina. Dan yang pastinya juga kita nak mengetahuilah dalam perbincangan yang bakal kita bawakan ini, apakah punca dan sebenarnya situasi perubahan cuaca yang berlaku di negara kita, bagaimana ia memberi impak kepada perubahan cuaca ini terhadap penduduk dan juga negara. Kita terus nak bersama dengan Profesor Dr. Fridolin Tangang atau Tajuddin Mahmud, merupakan pengurusi Jabatan Sains Bumi dan Alam Sekitar Universiti Kebangsaan Malaysia. Assalamualaikum Prof, apa khabar? Selamat pagi, Selamat pagi. Nas dan Rina. Terima kasih. Jemput saya ke MHI. Terima kasih juga Prof bersama kami pagi ini. Baik Prof, kita melihatkan situasi cuaca di negara kita. Kalau diikutkan bulan Mac sepatutnya kita berada di penghujung monsun timur laut di mana kita akan bersiap sedia untuk cuaca yang lebih kering dan panas. Tetapi hakikatnya negara masih lagi mengalami hujan yang berterusan, berpanjangan sehingga menyebabkan berlakunya banjir kilat baru-baru ini. Apakah sebenarnya perubahan cuaca di negara kita yang sedang kita alami ini, Prof? Betul, Rina. Nampaknya kita bertubi-tubi mengalami banjir. Ya. Banyak kerugian kepada rakyat dan juga negara. Ya, kita sekarang sebenarnya sudah memasuki musim monsun, peralihan monsun. Jadi sejak daripada musim monsun timur laut hari itu, kita dilanda banjir besar di Kelantan, Terengganu dan tidak disangka-sangka kita juga di Selangor mengalami banjir yang besar. Kemudian di penghujung musim monsun timur laut itu, hujung bulan Februari dan juga awal Mac itu, berlaku lagi banjir di Kelantan dan juga Terengganu. Jadi kita bertubi-tubi. So
berbilion kerugian kepada rakyat dan juga negara. Jadi ini sebenarnya pada saya satu tanda-tanda keragaman iklim yang disebabkan ataupun diperkukuhkan oleh pemanasan global. Jadi suhu dunia telah meningkat lebih daripada 1 darjah Celsius di atas aras suhu semasa sebelum zaman perindasprian di Eropah. Jadi kita sebenarnya mengalami fasa yang boleh dikatakan kritikal, bukan saja di Malaysia tetapi di seluruh negara. Jadi itulah jadi harus kita memandang perkara ini secara serius dan mengambil langkah-langkah yang patut diambil untuk meminimalkan impak lah. Baiklah, untuk kita mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan impak perubahan iklim ini kepada negara kita. Kalau kita pantau dulu kepada kawasan Lembah Kelang di mana we are living in an urban jungle, hutan belantara konkrit kita. Jadi bila air naik dengan begitu cepat mendadak, dikatakan 30 minit saja dah sampai tenggelam kereta-kereta yang berada di tempat letak kereta. Jadi adakah ia masalah infrastruktur? Adakah kita bersedia untuk menghadapi taburan hujan yang begitu berat, Profesor? Silakan. Banjir yang kita alami dalam 2-3 hari yang lepas berbeza dengan apa yang kita alami semasa pertengahan bulan Disember yang lepas. Banjir yang kita alami pada 2-3 hari yang lepas ni bersifat banjir kilat. Disebabkan hujan yang begitu lebat turun dalam 1-2 jam begitu dan selalunya berlaku sebelah petang ya. Jadi hujan yang lebat dalam masa yang sama kalau di kawasan bandar ini kita highly urbanized area ni, masalahnya adalah satu mungkin saliran yang agak kurang berkeupayaan untuk menampung aliran air yang begitu kuat ya. Banyak itu satu. Kedua, penyerapan tanah itu. Kebanyakan di bandar ni permukaannya adalah semua konkrit ya. Jadi air yang turun itu semuanya adalah berbentuk aliran ke saliran dan sekiranya saliran itu tersumbat dan pastinya mungkin tidak dapat menampung dan menyebabkan banjir lah begitu ya. Jadi berbeza kalau macam di kawasan kampung ataupun di Terengganu, di Kelantan itu mungkin 1-2 jam hujan begitu tidak akan menyebabkan banjir ya. Tapi dengan infrastruktur, minta maaf ya Profesor, tapi dengan infrastruktur seperti smart tunnel yang sepatutnya mengalirkan air yang berlebihan keluar daripada kawasan Lembah Kelang tidak berfungsi seperti apa yang kita mahukan, dan juga mungkin habit orang bandar ni yang mungkin tidak memantau kebersihan, campak sampah di sana sini. Apabila air surut, apa yang kita nampak selalunya sampah di merata-rata. Komen Profesor. Betul juga. Pembuangan sampah yang tidak teratur dan sebagainya itu boleh menyebabkan saliran tersumbat dan sebagainya. Jadi dalam masa yang sama saya rasa smart tunnel ini memang ada peranan. Cuma oleh kerana perubahan iklim, semakin lama intensiti kekuatan hujan itu meningkat. Jadi kemungkinan infrastruktur seperti smart tunnel ini sudah tidak boleh menampung. Jadi saya rasa pihak berkuasa perlu memikirkan bagaimana kita mengurangkan impak banjir ini, kerana perubahan iklim akan berterusan dan juga kita sedang memasuki musim peralihan monsun ini. Sebelah petang, lewat petang, kita mempunyai keberangkalian tinggi untuk mendapat kejadian ribut petir seperti yang kita alami beberapa hari yang lepas. Betul. Dan juga semalam ya. Dan ini boleh menyebabkan banjir kilat di kawasan perbandaran terutama Kuala Lumpur lah.
Baik. Okey, Prof. Dan pastinya ini yang memberi kebimbangan dalam kalangan masyarakat kita. Apatah lagi bagi mereka yang tinggal di kawasan tanah rendah dan berisiko untuk menghadapi banjir lagi. Sebelum kita nak teruskan perbincangan bersama dengan Prof, kami nak bawakan pemerhatian anda untuk kita lihat tinjauan dalam kalangan rakyat ini sendiri berdepan dengan situasi ini ketika banjir kilat baru-baru ini. Bagaimana perasaan mereka? 2 hari lalu, Malaysia digemparkan dengan banjir kilat di Kuala Lumpur akibat hujan berterusan sehingga 2 jam. Semalam, kru MHI membuat tinjauan di salah satu lokasi yang terjejas akibat banjir. Didapati beberapa pemilik kenderaan sedang memeriksa kereta dan berikut perkongsian mereka yang terjejas. Semalam saya ada meeting kat office. Memang tak perasan hujan lebat dalam office. Hujan dalam 2 jam je. Tiba-tiba manajemen office buat pengumuman suruh alihkan kereta. Memang sedih lah. Sedih dan pilu. 2 tahun lepas dia hanya paras tayar je. Tapi semalam memang teruk, memang naik sampai sini. Saya jalan je dari sini dengan kawan-kawan semalam. Lepas tu dari sini ada kosong, masuk je lah. Masuk tu dalam pukul 2 lah. Pukul 4.30 nak keluar balik tu dah tenggelam dah. Tak boleh buat apa lah. Saya masuk dekat KLCC punya tower tu. Lepas tu nak duduk dalam tu hujan tak perasan. Tak dengar apa semua. Stay sini je lah semalam. Hari ni baru ada towing. Sekejap lagi dah sampai lah. Tengok kereta tenggelam tu tak tahu nak rasa apa semalam. Itulah kita nak panik pun tak boleh tak boleh buat apa, kereta dah tenggelam dah. Itu tunggu je lah air surut semalam. Tak perasan, saya sedang kerja kat dalam. Habis datang tengok dah tenggelam dah. Semalam air sudah tinggi sini. So kita tak dapat tengoklah. So pagi ni saya datang, saya cari dia punya kos dia. Macam mana air boleh jadi, mana saya cari dia punya longkang. Datang tengok itu belakang kereta tu longkang sumbat. Longkang monsun besar tu, akar-akar semua sudah masuk, sampah-sampah semua sangkut sana. Dia punya kos dia memang longkang itu. Dia air banyak ni, longkang tu boleh menampung. Tapi sumbat. Masa tu ngam-ngam dekat nak hujan, saya memang dah nak balik. Lepas pada tu keluar, masa tu tengah hujan lebat, saya sempat keluar dulu. Tak sampai 10 minit, 15 minit, air dah start naik datang dah. Dan memang kalau lambat sikit, memang kalau dalam 5 minit tu memang air dah terus tak boleh nak buat apa dah. Jadi kereta kawan semua dah tenggelam. Tak boleh nak buat apa dah. Tak lama saya keluar. Daripada atas jalan atas sampai ke sini air dah penuh dah. Ya, saya ingin memetik statistik daripada Profesor yang disebutkan tadi, di mana seluruh dunia mengalami kenaikan 1 darjah Celsius, dan ini kalau kita fikir secara amnya, okeylah dia naik 1 tak adalah rasa sangat, tapi impaknya sangat besar di mana ia dapat mencairkan ketulan-ketulan ais di kutub utara dan juga selatan, menaikkan paras air. Dan mungkin kita nak bertanya kepada Prof sekarang, adakah kenaikan paras air ini punca kenapa pesisiran pantai di Kelantan dan juga Terengganu mengalami banjir yang serius? Mungkin Prof boleh ulaskan. Bila kita bercakap pasal banjir ini, kenaikan aras laut memang satu faktor yang boleh menyumbang. Tapi kenaikan aras laut disebabkan oleh pemanasan global ni satu fenomena agak perlahan. Tetapi dalam ketika di mana hujan lebat misalkan, jika berlaku pasang besar, dan itu pastinya akan mempengaruhi kejadian banjir juga. Tapi itulah Nas dan juga Rina. Saya kembali kepada faktor yang menyebabkan hujan lebat dan sebagainya. Kebetulan pada ketika ini dan juga bermula daripada tahun lepas kita mengalami fenomena La Nina. Betul. Dan fenomena ini berkategori sederhana. Dan mengikut kajian saya dan juga kumpulan di UKM, apabila fenomena La Nina ini berkategori sederhana, kawasan kita, kawasan semenanjung Malaysia terutama, akan menjadi tempat penumpuan kelembapan
Jadi ini akan menyebabkan intensiti hujan meningkat. Jadi La Nina saya rasa salah satu faktor, dan kalau kita lihat di sekeliling kita, di rantau sekitar kita, pada ketika ini di Australia seperti disebut oleh Nas tadi, juga mengalami banjir besar. Jadi ini berkait dengan apa yang disebut fenomena La Nina, iaitu penurunan suhu di bahagian barat dan juga timur Lautan Pasifik, dan akibat penurunan ini angin timuran akan semakin kencang dan meniup lembapan itu ke kawasan kita, dan ini akan menyebabkan hujan lebat, dan terutama saya rasa ini harus kita bagi perhatian juga kerana kita memasuki peralihan monsun ini. Ribut petir akan semakin kuat disebabkan oleh La Nina. Disebabkan oleh jumlah kelembapan yang agak tinggi di kawasan kita pada ketika ini. Tapi saya kalau saya boleh tambah, Nas, Ya, saya. walaupun La Nina itu disebut, tetapi perubahan iklim, pemanasan global itu memainkan peranan sebenarnya, yang menyebabkan keragaman iklim, kerana setiap peningkatan suhu itu akan meningkatkan kelembapan, jumlah kelembapan di udara juga. Jadi semakin lama kita mengalami perubahan iklim ini, pemanasan global ini, semakin banyak kuantiti kelembapan udara yang akhirnya akan menjadi hujan. Jadi sebab itu saya katakan tadi, kalau mengikut kajian yang telah dilakukan di Kuala Lumpur sejak daripada 30 tahun yang lepas, kajian mendapati bahawa intensiti ribut petir dan juga hujan di Kuala Lumpur ini telah meningkat banyak 30%. 30% telah meningkat 30%, dan mungkin orang awam dapat memperhatikan bahawa mungkin ribut petir semakin kuat, hujan semakin kuat. Jadi ini sebahagiannya mungkin disebabkan oleh kewujudan lembapan yang banyak di udara, dan juga haba lah. Okey, Prof, maaf saya mencelah. Kalau boleh dikongsikan, adakah situasi ini akan berpanjangan lagi atau bagaimana di negara kita? Adakah Malaysia bersedia menghadapi perubahan iklim yang mendadak ini? Dari segi perubahan iklim ini pastinya berpanjangan, sebab ini berkait dengan peningkatan suhu dunia. Dan seperti yang saya sebut tadi, bahawa sekarang ni dunia telah mencapai lebih kurang 1 darjah Celsius di atas aras sebelum zaman perindustrian di Eropah, dan itu sudah menghampiri target had 1.5 di bawah perjanjian Paris. Jadi cuma beza 0.3 saja. Persoalannya, adakah kita boleh hadkan pemanasan ini di bawah 1.5? Pada saya ini amat tipis sekali kerana sebenarnya perjanjian Paris itu tidak ada jaminan bahawa pemanasan global itu boleh dihadkan. Malah ada kajian yang menunjukkan bahawa pemanasan global di penghujung abad ini akan melebihi 2 darjah. Tetapi kalau kita tengok apa yang kedapatan dari kajian ini, suhu itu antara 25 hingga 3 darjah begitu, jauh daripada 1.5. Jadi cuaca ekstrim ini akan semakin lama semakin meningkat, dan kita harus bersedialah. Jadi pihak berkuasa, terutama di bandar besar seperti Kuala Lumpur ini, harus bersedia untuk menangani isu ini. Baiklah, kita mengambil iktibar daripada kata-kata Profesor kita. Terima kasih diucapkan kepada Profesor Dr. Frederick Tangang, pengurusi Jabatan Sains Bumi dan Alam Sekitar Universiti Kebangsaan Malaysia. Terima kasih, Prof. Dan itulah dia amaran yang diberikan oleh Profesor tadi, faktor-faktor yang meningkatkan
pemanasan global ini adalah faktor manusia ya. Jadi kepada yang masih ingin mengatakan ini Malaysia, ni memang hujan macam ni. Tidak. Memang luar biasa 30% peningkatan yang seperti Profesor Doktor ceritakan sebentar tadi. Baik, sekejap saja lagi kita akan bawakan pula pengalaman mereka yang menjadi mangsa banjir kilat baru-baru ini. Semuanya di Malaysia hari ini. Jangan ke mana-mana. Kembali lagi bersama kami di Malaysia hari ini. Seperti yang dijanjikan, kita nak bawakan kisah pengalaman. Ini boleh dikatakan mangsa yang baru saja mengalami keadaan di mana tersekat di dalam kesesakan jalan raya akibat daripada banjir kilat. Kita nak bersama dengan Muhammad Nur Hadi Osman. Assalamualaikum Hadi. Waalaikumsalam. Nampaknya trauma telah pun selesai. Alhamdulillah. Bila kita dengar perihal cerita anda, kita tergerak hati untuk membawa anda ke Malaysia hari ini untuk berkongsi pengalaman mengharungi banjir kilat yang naik secara tiba-tiba. Saya dengar air naik begitu cepat. Anda berada di mana masa itu? Terima kasih Nas dan juga Rina kerana menjemput saya pada hari ini dan pada produksi Malaysia juga. Ketika masih keadaan banjir tu saya berada di Jalan Kuchai Best Raya. Mungkin boleh cerita sikitlah pengalaman dalam situasi itu kan, keadaan panik dengan hujan lebat tiba-tiba air naik tu. Hadi, bagaimana ketika dan situasi itu? Saya ceritakan sikit kronologi dia. Yes, saya daripada lapangan Sungai Besi, saya menghala ke Kampung Malaysia Raya. Dan apabila saya masuk di Jalan Kuchai Best Raya, ketika tu masih tu jam. Saya antara 15 ke 20 kereta yang terawal yang dah sangkut jam dekat situ. Masih dekat cornering di Jalan Kuchai tu. And then bila dah jam, saya dah start tak boleh nak buat apa. And then dalam video ni juga air dah mula start naik. Tapi dalam masa 10 minit air dah start naik sampai ke lantai kereta. So bila sampai ke lantai kereta, ada kereta nak cuba patah balik dan saya memang tak boleh buat apa, belakang sebenarnya dah banyak kereta. Saya ambil inisiatif untuk saya matikan enjin dan saya tunggu dulu supaya kita berharap agar hujan tu reda. Tapi tak sampai 5 minit air terus naik sampai ke seat saya. So saya ambil inisiatif lagi sekali tanpa panik, maknanya saya onkan enjin kereta tanpa men-start enjin. Saya on switch, saya turunkan tingkap, saya keluar ikut tingkap, and then saya tutup balik tingkap, saya matikan enjin, saya selamatkan diri ke tepi. Dan pada ketika itu ada juga mangsa-mangsa lain yang memang keluar terus tinggalkan kereta. Saya keluar ikut tingkap sebab saya tak nak buka pintu, sebab bila kita buka pintu, pressure air itu yang akan masuk ke kereta, yang akan kita takut hanyut dan sebagainya. So saya ambil inisiatif keluar ikut tingkap dan kita monitor daripada tepi, air pun masih lagi naik, dah sampai paras lebih pada seat kereta. So kita monitor supaya kereta tu tak hanyut ke tepi. Tapi ada juga dalam sebuah dua buah kereta, macam dalam video ada cerita pasal kereta BNR tu sampai ke longkang. Maknanya kereta tu hanyut. And then tak lama kemudian pasukan daripada Best Raya, kawan-kawan daripada lain apa semua, saya pun terus buat live dan juga share video pada kawan. Alhamdulillah kawan saya Rin Muzaffar terus post dan tag pada Esok Gepak dan sebagainya, TV3 apa semuanya. And then kemudian terus viral video ni. Terus video ni kan selepas pada dalam 15 minit tak sampai setengah jam kemudian air dah mula surut. Lepas tu kami bersama tim Best Raya dan juga masa-masa lain kita bantu untuk tolak kereta daripada yang mana hanya untuk tolak ke tepi untuk kita bagi laluan lalu lintas yang lain sebab belakang dah terus jam daripada Sungai Besi. Saya rasa macam tak percaya ya. Jadi bila Encik Hadi sebenarnya nampak air itu naik, saya rasa mesti panik pun semakin naik sama dengan paras air itu juga. Jadi mungkin ceritakan apa yang anda sedang rasa sebab lepas 30 minit air itu dah surut dah, macam tak percaya dia berlaku. Ya, betul-betul laju. Saya pun ialah kuasa Tuhan, kuasa Allah. Kita tak pastikan macam-macam kemungkinan barang jadi. Cumanya memang saya panik dan saya fikir daripada saya tunggu ataupun saya cemas, saya kena fikir satu jalan yang untuk selamatkan diri. Macam mana langkah-langkah kita kan. Bagi contoh macam kita keluar tingkap tadi. Kenapa kita buka pintu? Sebab kita tak tahu air yang deras atau tolak hanya ke tepi. Lagi pula kita fikir kalau contohnya air kereta saya pergi ke longkang ke nanti kita dah fikir masalah kemudian pula kereta kita rosak. Macam contoh saya matikan enjin, mungkin selepas ni saya mungkin boleh refer dengan komen apa benda langkah seterusnya. Sebab kita tengok video yang sebelum ni, kalau yang mana enjin dah masuk air, memang diorang punya kos agak tinggi untuk repair. Kalau Hadi sendiri, bagaimana keadaan kenderaan anda ketika ini?
Sekarang saya dah towing, saya hantar ke rumah, saya tengah proses untuk cuci dan keringkan. Saya pun dah refer dengan pomen, dengan bengkel, dan orang kata bagi tempoh dalam masa seminggu 2 untuk keringkan, baru hantar ke workshop untuk repair. Mungkin dari segi flushing, servis ataupun orang check isu-isu komputer-komputeran yang lain. Sekarang dengan kereta yang penuh dengan perisian komputer dan sebagainya, bila kena air itu sak begitu sekali. Jadi alhamdulillah, so semoga semuanya tak apa-apa dan kerosakan hanya minima saja. Kita doakan yang baik-baik saja untuk Hadi dan mereka yang lain juga. Jaga diri, jaga keselamatan diri anda ya. Terima kasih atas perkongsian ini Hadi. Terima kasih. Alhamdulillah, semoga bermanfaat kepada semua. InsyaAllah. Terima kasih. Memang bermanfaat, terutamanya kepada anda yang berada di situasi yang sama, untuk bertenang, untuk matikan enjin tapi masih dapat buka tingkap untuk melarikan diri. Semuanya itu sepatutnya dah kata automatik. Sekarang ni dah banjir akan datang bila-bila masa saja ya Rina. Sambil kita nak bertenang, bagai tenas tu, kami nak kongsikan satu bingkisan ini tentang dekorasi rumah yang berbumbung tinggi katanya. Mungkin silakan. Untuk situasi banjir, silakan. Okey. Elemen estetika dan minimalis sememangnya gabungan ilham dekorasi kediaman masa kini. Begitu juga dengan pasangan Muhammad Hafifi Damanhuri, 36 tahun, dan isterinya Nur Amira Adnan yang mengutamakan pemilihan reka bentuk unik, praktikal dan selesa. Untuk pemilihan konsep, sebenarnya saya berkenan semasa saya pergi business trip di sebuah negara di Eropah, dan saya suka melihat rumah-rumah kat situ, diorang mempunyai pitch bumbung yang tinggi, dan saya nak bawa balik benda tu ke kampung halaman. Saya dan isteri berjaya berjumpa dengan sebuah syarikat kontraktor tempatan yang mampu merealisasikan konsep yang kami mahukan. Terletak di Mambau Negeri Sembilan, rumah yang hanya berkeluasan 800 kaki persegi ini dimanfaatkan sepenuhnya dengan hiasan kemas demi keselesaan seisi keluarga. Memandangkan kami masih lagi bekerja di Pulau Pinang, rumah ini kami jadikan rumah persinggahan ataupun orang kata rumah staycation. InsyaAllah jika ada rezeki untuk bersara lebih awal, kami akan pulang ke kampung halaman dan jadikan rumah ini sebagai rumah persaraan kami. Selain mempunyai 2 bilik tidur dan 2 bilik air, loteng adalah antara sudut yang menjadi kegemaran Hafifi untuk meluangkan masa bersama keluarga. Ini adalah ruangan loft kami, di mana kami gunakan ruangan ini untuk aktiviti riadah seperti bermain dengan anak-anak, bermain dengan kucing kami dan juga menggunakannya untuk menonton filem. Tidak ramai yang memiliki loft di rumah mereka. Jadi apa yang saya boleh kongsikan di sini, jika anda ingin membina loft di rumah, pastikan anda mempunyai ruangan yang tinggi, pengaliran udara yang baik dan pemilihan material yang kukuh. Menariknya, Hafifi membina mahligai ini sempena dengan ulang tahun yang ke-10 bersama isterinya pada tahun lalu. Juratku mengenal semua muslihatmu. Aku tahu dasar kau wanita buaya darat. Kau pandai menggoda, kau juga pandai mencuri hati. Tak semudah itu kau milikiku. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Allah kantoi, semua dramamu tidak lagi menjadi Allah kantoi. Permainan cintamu kini pecah tembelang. Allah kantoi, jangan berpura janji
semua katamu satu pun tak boleh pakai. Alah sayang, kau sudah kantor. Kau sudah kantor. Jangan kau mengada, putar belikan keadaanmu. Jangan kau pikir aku tak tahu. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Allah kantoi, semua dramamu tidak lagi menjadi. Allah kantoi, permainan cintamu kini pecah tembelang. Allah kantoi, jangan berpura janji, semua katamu satu pun tak boleh pakai. Allah sayang, engkau sudah kantoi. Engkau sudah kantoi. Engkau sudah kantoi. Kemana pergi dia? Engkau sudah kantoi. Ni anak marah ni. Berani cakap Saya dah cuba tarik dia balik. Tapi dia dah kantoi, dia dah masuk frame tadi dia sikit kan. Dia dah masuk frame. Ini dia Syamil Azmi. Sebenarnya kita nak berkenalan dengan Syamil yang merupakan pendatang baru dalam dunia seni. Pandai-pandai dia cakap wanita buaya darat. Sabar Rina, sabar di pagi hari ini. Sabar itu separuh daripada iman. Jadi kita berikan peluang untuk Syamil Azmi untuk pakai mask. Sekarang kita boleh dekat sikit, silakan. Okey, Syamil. Merah menyala. Tapi kita nak tanya dulu. Sebenarnya isu ni dah dimainkan di media sosial. Pandai sebenarnya Syamil ni kan. Dengan follower dia mencecah 1 juta tahniah kita ucapkan. 20 juta views. Macam mana feeling dia tu? Feeling dia tu dulu. Feeling bersyukur sangat. Tak sangka dapat sambutan macam tu. Tak sangka ya? Tak sangka, memang tak sangka. Baik, Syamil, kita ceritalah sikit. Walaupun masih lagi rasa tak puas hati. Kenapa Allah kantoi itu untuk wanita? Wanita dia cakap buaya darat. Apa cerita sebenarnya? Mesti ada cerita ni. Silakan Syamil. Sebenarnya lagu ni diciptakan kan. Sebenarnya ialah dulu orang selalu cakap lelaki ni asyik buaya. Tapi bila zaman sekarang ni, bila Syamil mengkaji balik tengok, perempuan pun ada juga buaya. Ya ke? So kita sama adalah lelaki perempuan buaya. Okey, baik. Okey, untuk saya pula kan. Saya sebenarnya setuju bila kita buat social experiment ni. Kalau kita tengok TikTok Syamil Azmi kita, dia bertanya kepada orang-orang ni tu, siapa yang lebih orang kata buaya darat, kita ke dia ke dan sebagainya kan. Jadi macam mana? Macam mana? Tak apalah, dah sebut alalang VT TikTok tu, kami nak kongsikan ini VT TikTok tentang tarian. Ini tarian dia. Tangga ketiga di carta media sosial TikTok. Tahniah. Jadi kenapa memilih TikTok sebagai pelantar anda? Sebab TikTok sekarang paling senang nak dapatkan crowd sebenarnya. Oh, ya ke? Banding dengan platform lain lah. Okey, sambil-sambil tu nak tanya juga mana dapat idea teknik menari tu. Siapa yang cipta tu sebenarnya? Saya memang cipta. Sebab ada kawan saya. Dia memang ajar untuk menari. Dia ajar dekat UKM. So saya suruh Abang Jai, tolong boleh tak ajar guna lagu Allah Kantoi ni, ajar saya menari. So dia orang buat step, saya ikutlah. Okey, secara live kita nak tengok sikit. Sikit lah. Lepas ni Nas boleh praktis. Inilah dia orang kata fenomena TikTok dia. Okey, silakan. Tarian ala Kantoi dia. Ada muzik sikit. Mana nak menari kalau tak ada muzik? Sikit. Muzik sikit. Dan tu dia. Dia ada beat sikit. Chorus. Tet. Macam dia nak kena chorus dulu kan? Dia kena chorus. Dulu. Okey. Kalau dia boleh naikkan kepada chorus ni. Sementara kita tunggu chorus tu. Jelas. Sementara kita tunggu chorus tu, kita nak bertanya juga, ini merupakan single pertama anda. Yes, single pertama Syamil. Kenapa pilih hip hop? Dulu Syamil ballad. Tapi okey. sekarang ni Syamil tukar ke genre hip hop sebab dah terlampau ramai orang menggunakan genre ballad. Kebanyakan artis guna ballad. So Syamil nak tukarlah sikit dalam industri Malaysia, bawa hip hop dalam industri Malaysia. Tapi hip hop kat industri Malaysia dah meletup-letup dah sekarang. Anwar jual lagu semua suka rock. Kita kena remake jadi genre rock begitu. Okey, kata producer muzik dah standby. Jadi kita tunjuk sikit boleh? Saya pun nak tengok. Saya pun nak cuba. Okey, boleh kedua-duanya kita tengok. Okey.
Cewa. Wah, come on Nas. Yeah. Oh, Nas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, senang je. Wah. Balik. Itu pusing. Itu pusing. Itu yang mana tu? Kau sudah kantoi. Percubaan pertama yang sangat luar biasa Luar dari biasa Nas. ke? Saya pun tak tahu apa saya buat sebenarnya. Sebab kalau saya masuk TikTok ni, kalau dapat likes memang slow sangat. Mungkin sebab faktor usia buat saya. Tak apa, Rina pernah jiwa jumpa TikTok? masih muda. Jiwa masih muda. Okey, Syamil, kita juga nak tahu dari segi perkembangan seni, baru melangkah dalam dunia muzik ni tentu melihat persaingannya kan. Begitu pesat sekali dengan kehadiran artis-artis baru ni. Bagaimana awak nak bezakan diri awak dengan artis-artis yang sedia ada? Nak bezakan Selain daripada rambut hijau, baju merah, kan? Apa kekuatan awak? Saya kalau personality saya ni seorang suka gelak-gelak lah. Dalam asli kan kadang ada yang kontrol. Saya jenis yang ceria. Ceria. Dia sebut macam joker. Okey. Jenis yang tak ada macam tunjuk depan orang. Saya jenis yang ceria je. Jenis ceria je, tak ada masalah. Tak ada masalah. Macam tu. Lepas tu dengan single yang terbaru ni, ciptaan lagunya sendiri? Ya, lagu ciptaan sendiri. Ciptaan sendiri. Jadi ada berbakat di sana. Jadi sebelum ni kalau kita Google Syamil Azmi, kita tak dapat jumpa banyak tentang dia. Yang kita tahu, dia seorang TikToker, dia seorang influencer. Daripada influencer tiba-tiba dia menjadi penyanyi pula. Adakah ini merupakan alah baru untuk nafas-nafas muda menempa nama dalam industri menggunakan media sosial? Ya, betul. Awak rasa senang tak dengan adanya platform media sosial ni nak ketengahkan bakat seseorang? Bagi saya senang sebab sekarang ni paling mudah nak viral guna platform sosial media sosial yang ada seperti TikTok. TikTok paling senang. TikTok paling senang Paling senang nak untuk naik. saya susah pula tu dah pecah sebab rambut saya tak hijau macam tak semestinya rambut hijau nak viral. Begitu Tak semestinya. Cakap pasal viral ni mungkin kita nak tanya lagu ala kantoi ni sebenarnya dia terusik tau. Tak kira usia, tak kira perempuan ke lelaki ke. Awak terusik, saya marah. Dia marah sebab awak kata perempuan tu buaya darat. Ada juga yang mengatakan lelaki lebih buaya darat. Jadi awak bertanya kepada media sosial, siapa yang kata lagi banyak lelaki atau siapa yang kata lagi banyak perempuan? Kebanyakan ramai kata lelaki lah lebih buaya. Ya ke? Kenapa begitu? Kenapa? Saya pun tak tahu. Saya seorang yang baik. Sudah terbukti dari tapi masalah sekarang pun perempuan pun ramai juga yang buaya. Ya ke? Okay. Adalah sama ada. Awak ada pengalaman sendiri ke? Cara bercakap seolah-olah mempunyai pengalaman, Syamil? Cuba terus terang. Tak boleh lah, tak boleh kita orang rahsia. Lagu buat sendiri kan? Lagu buat sendiri. Alah, perempuan ni semua perempuan ni semua. Tapi Okey. kalau kita tengok Rina pun ada rasa unsur-unsur marah di sana. Kenapa ya? Sebab adakah anda rasa perempuan ni atau wanita tidak berupaya untuk menjadi buaya darat? Bukan. Kita tak boleh nak meletakkan individu wanita tu, gambaran dia setiap daripada wanita tu mempunyai peribadi ataupun karakter begitu. Kalau nak dikatakan satu dua tu, saya tak boleh nak katakan tidak lah sebab kita pun tidak tahu situasinya. Dan kalau nak diikutkan secara zahiriahnya, lahiriahnya, lelaki lah yang buaya darat. Dia punya explanation panjang tu nak. Tak nampak lagi lah ada wanita buaya darat. Tapi kalau kita nampak tentang perkembangan Syamil ya, kalau nak ke depan lagi, apakah genre yang ingin dibawakan dan nak duet dengan siapa kalau saya nak tanya? Kalau ada rezeki, mungkin saya nak berduet insya-Allah dengan rapper iaitu Yoni Boy. Yoni Boy ya? Itulah lah. Wah, adakah anda juga seorang yang tersakiti juga begitu Kenapa Yoni Boy? Kenapa Yoni Boy? Sebab Yoni Boy pun ada watak yang unik sebenarnya. Okey, sama-sama unik lah ni. Lain, dia ada Baik. watak yang unik. Kami doakan yang terbaik saja untuk perjalanan seni Syamil Azmi. Mudah-mudahan ada banyak lagi karya-karya hebat. Mudah-mudahan ada rezeki lagi kita bertemu di Amin Shah ya. Boleh insya-Allah. Jadi saksikan ala kantoi berada di YouTube dan juga di TikTok, insya-Allah. Kat Instagram pun ada, semuanya diletakkan di pakar media sosial begitu. Jadi kita doakan yang terbaik dari Malaysia hari ini untuk karya Syamil Azmi. We're going to see a whole lot more of you, insya-Allah. Esok kita akan kembali lagi dengan topik krisis Ukraine-Rusia. Apakah mungkin kesannya terhadap negara? Kupasannya bersama dengan rakan tugas kita nanti. InsyaAllah, saya Nazruddin Rahman. Dan saya Lina Kasim. Kita mengucapkan selamat pagi kepada lagi. anda. Assalamualaikum. Kau sudah
Kemana pergi dia? Kau sudah kantoi. Kau takkan semua. Banyak bincang tapi kau tak berubah. Sikap-sikap jangan nak sensitif. Jangan cuba lari nanti makan diri. Banyak janji semua di bibir. Jangan janji kalau semua kau geng. Kata-kata kau semua mau bersyarat. Kaulah laki buaya darat. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Allah kantoi, semua dramamu tidak lagi menjadi. Allah kantoi, permainan cintamu kini pecah tembelang. Allah kantoi, jangan berpura janji, semua katamu satu pun tak boleh pakai.